Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, taufik dan hidayahnya dapatlah sama-sama kita sekali lagi mendengar tazkirah sebelum Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najib bin Qasim hafizahullah taala berkenaan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya agung oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Jadi tanpa melengahkan masa, pihak majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil untuk menyampaikan tazkirah kita pada hari ini. Falyatafaddal ma'jura masbuqan bitarhib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati min a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Salawatullahi wa salamuhu alayhi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan pada hari ini untuk bertemu pada sesi tazkirah sebelum Jumaat. Jadi kita tak boleh pergi Jumaat. Yang pertama, pada jejaka-jejaka handsome di luar sana yang tak dapat pergi solat Jumaat, maka gunakan ataupun manfaatkan sebaik-baiknya masa kita. Ma la tudriku kulluh la tatruku kulluh. Tak mampu buat semua, tak boleh pergi solat Jumaat, janganlah sampai tazkirah pun dah tak mau dengar, Quran pun dah tak baca, solat jemaah pun tak dilakukan di rumah, maka kita gantikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi alhamdulillah Pusat Islam mengambil inisiatif untuk mengadakan tazkirah sebelum Jumaat dengan menggunakan kitab Adabul Mufrad yang dikaryakan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala an, yang banyak sumbangannya kepada dunia Islam bermula daripada zaman dahulu sampai ke hari ini. Kitab ini dibacakan daripada generasi ke generasi. Dan pada minggu ataupun pada bulan yang lalu kita telah menceritakan berkaitan tentang bab yang kita masuk, bab yang pertama Adabul Mufrad, tentang birrul walidain, iaitu melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Bab melakukan kebaikan, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan baca iaitu hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada kitab ini, iaitu hadis yang masuk dalam kategori yang sama juga, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Hadis daripada Bahaz bin Hakim, daripada bapaknya, daripada atuknya. Okey. Sebelum kita baca hadis, kita nak pergi sedikit sebelum itu dalam bab perawi-perawi hadis ini. Menariknya bila menceritakan tentang perawi hadis ini adalah hadis ini datang daripada tiga generasi. Datang melalui tiga generasi. Yang pertama daripada datuk. Datuknya yang berkomunikasi dengan Nabi SAW diceritakan kepada anaknya. Dan akhirnya anaknya menceritakan kepada cucunya. Maka cucunya adalah Bahaz bin Hakim. Bahaz bin Hakim daripada bapaknya dan daripada atuknya. Baik, apa cerita dia? Maka dia pun telah pun berkata, aku berkata, ya Rasulullah, man abarru. Okey, pengajaran daripada sini adalah bagaimana mereka zaman para sahabat, zaman para salafun salih,
Mereka ini bila mana mereka mendapat satu-satu kebaikan, satu-satu ilmu, mereka tak simpan. Apa yang mereka buat? Mereka menyampaikan ilmu itu kepada generasi mereka yang lain. Kita lihat bagaimana kita hari ini kadang-kadang kita dapat satu kebaikan, kita dapat satu ilmu, tapi kita tidak menurunkan ilmu tersebut. Dan sebaik-baik ilmu, sebaik-baik warisan itu adalah warisan ilmu kepada generasi kita. Dan kita lihat bagaimana bermula daripada atuk, tok wan, pergi kepada anak, pergi kepada cucu. Maka sepatutnya kita kena buat macam tu juga. Sebab tu disebut di sana satu kaedah. Apa dia kaedah dia? Iaitu solahul abna bi solahil ajdad. Kebaikan anak pinak ni hari ni generasi yang hari ni datang dengan kebaikan yang datang daripada tok nenek mereka. Kebaikan anak-anak datang daripada kebaikan tok nenek ataupun mak bapak mereka. Kerana apa? Kerana mereka mewarisi ilmu. Sehingga Nabi SAW menyebut dalam hadisnya yang sahih. Apa kata Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris bagi para nabi. Wa innal anbiya la yurisu dinaran wala dirhaman. Para nabi-nabi ni mereka tak mewariskan kepada generasi mereka, kepada umat mereka, iaitu wang ringgit. Walakin yurisul ilm. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mewariskan ilmu kepada keturunan dia, maka dia telah mengikuti apa yang diperbuatkan oleh Nabi SAW. Dia tak tinggalkan harta, tetapi yang ditinggalkan adalah ilmu. Cantik dan menariknya lagi bila Nabi SAW mengungkapkan dengan perkataan faman aqazaha faqad akhadha bihadzil wafir. Siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia telah mengambil iaitu satu kebaikan yang amat besar, satu keuntungan yang amat besar. Maka ilmu ini akan menjadikan kita kaya dunia dan kaya akhirat. Tapi kalau ambil harta mungkin kaya di dunia dan barangkali kita boleh jatuh dalam bab miskin akhirat. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, pagi ni insya-Allah kita akan baca kisah bagaimana satu dialog yang berlaku 1400 tahun dahulu pada topik berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan dalam dialog ini bagaimana ditanya satu soalan kepada Nabi SAW oleh para sahabah pada waktu tersebut. Ya Rasulullah, man abarru? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang kami nak buat baik? Siapakah orang yang aku harus layan dia dengan baik? Aku nak buat baik kepada dia. Hari ini kita buat baik, cakap lemah lembut dengan Pak Wa, Masya Allah, Abel. Dengan Mak Wa panggil sayang, dengan Bapak panggil Hoi. Kadang-kala cakap tak pandang pun. Dengan mak kita kadang-kala kita cakap lebih kurang saja. Minta duit, nak duit. Tak nak bagi, ditengkingnya maknya. Bahkan sampai ke satu tahap pada zaman hari ini, ada orang yang membunuh ibu bapa mereka. Ada orang yang menumbuk, memukul. Ada orang yang memaki hamun. Ada orang yang membiarkan. Bahkan ada orang yang menghina. Bahkan sampai ke satu tahap yang paling dahsyat bila mereka tidak mengakui ibu dan bapa mereka. Maka mereka tak melakukan kebaikan. Maka Nabi SAW menceritakan kepada kita bagaimana ditanya soalan kepada baginda SAW, kepada siapa kami nak buat baik. Sebelum nak buat baik pada orang, sebelum nak jadi baik, buat baik dan jadi baik terlebih dahulu pada mak bapak. Ingat adik-adik kita, ingat abang-abang kita, siapa-siapa sahaja. Apa pun title kita, betapa hebatnya pun bagaimana kita, kalau kita tidak melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa, tidak ada sedikit pun nilai, bukan pada manusia, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya soalan ini kepada Nabi SAW, Nabi SAW menjawab, qala ummuk. Nabi kata ummak, mak hang. Okey, mak engkau. Okey. Siapa yang aku nak buat baik dekat mak engkau. Qultu thumma man abarru. Dia tanya lagi soalan bila dah jawab dah, kepada ibumu engkau berbuat baik. Tanya lagi soalan. Soalan apa? Thumma man abarru. Siapa lagi aku nak buat baik selepas daripada ibu aku? Qala ummak, kata Nabi SAW, mak hang, ibu engkau. Dah dua dah. Yang pertama ibu, yang kedua ibu. Qultu summa man abarru. Tanya lagi soalan yang ketiga, kok dia jawab atuk ke pula? Kepada siapa lagi aku nak buat baik selepas daripada itu? Qala ummak. Dia jawab lagi yang ketiga, mak hang, mak engkau.
mak korang. Dah 3 kali dah mak ni. Qultu, maka aku pun berkata, summa man abarru, kata lagi. Kemudian yang keempat siapa lagi ya Rasulullah? Aku nak buat baik pada dia. Qala abaka, pak hang pula. Okey, bapa engkau. Yang keempat siapa? 3 mak. Yang keempatnya adalah abaka, bapa engkau. Thummal aqrab fal aqrab. Kemudian orang yang paling dekat dan paling dekat. Okey, saya tak ada whiteboard kat belakang ni. Kalau ada whiteboard, naknya saya tonyoh dan saya conteng. Saya nak tulis apa? Okey, yang pertama, kebaikan kepada mak ni 3 kali ganda daripada kebaikan seorang bapa. Okey, yang keempat baru bapa, kemudian adik-beradik yang lain. Macam mana nak faham hadis ni? Simple, sempoi punya hadis. Tapi kadang-kadang kita duk buat serabut, kita tak boleh nak faham hadis ni. Pasal apa? Pasal kita duk rasa kita cerdik, bukan? Baik. So, apa kita nak buat? Yang pertama, hadis ini bukan menunjukkan 3 kali salah siapa yang memahami. Okey, sorry. Kita sebutkan step dia. Yang pertama, pada hadis ini menunjukkan kedudukan ibu melebihi daripada kedudukan bapa. Perempuan-perempuan di luar sana, ibu-ibu di luar sana, jangan duk rasa sangatlah Islam telah mendiskriminasi perempuan. Seolah-olah di dalam Islam tidak ada langsung kebaikan perempuan. Sedangkan banyaknya, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat perempuan itu sehingga meletakkan mereka 3 kali melebihi daripada bapa. Ibu 3 kali lebih berbanding dengan bapa. So di sini menunjukkan apa? Yang pertama adalah kelebihan seorang ibu di dalam Islam. Baik, pengajaran yang kedua daripada hadis ini pula adalah apa? Okey, bukanlah bermaksud bila disebutkan ibu di sini 3 kali berbanding dengan 1 bapa, kita pun kata kalau macam tu tak payah dok buat baiklah kat bapa, baik kita buat baik kepada mak saja. Maka ini pandangan yang salah. Dia nak sebutkan kedudukan ibu itu paling tinggi, paling mulia. Tapi bukan bermaksud bila 3 berbalas 1, kita bagi 3 dekat mak, 1 dekat bapa. Bukan kiraannya begitu. Kedua-duanya wajib dilakukan kebaikan kepada mereka, cuma nak menggambarkan kedudukan ibu yang amat tinggi. Kenapa? Saya kira sahabat-sahabat sendiri pun boleh mengetahui tentang kedudukan ini. Macam mana kita mengetahui tentang kedudukan ini adalah pada kita lihat apa yang berlaku, iaitu bila mana kita melihat Nabi SAW menunjukkan kepada kita beberapa contoh. Beberapa contoh menunjukkan tentang ketinggian apa? Ketinggian kedudukan ibu berbanding dengan bapa. Antaranya Al-Quran menceritakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan faqala rabbi أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتي وإني تبت إليك وإني من المسلمين. Ayat mana ni? Surah Al-Ahqaf. Apa kata Allah? Allah telah mewajibkan kepada semua manusia untuk mereka melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Disebut 2 ibu bapa, kemudian dimulakan tentang ibunya. Hamalathu ummuhu kurha, pasal apa nak kena buat baik pada ibu bapa dan juga pada mak pak kita ni, dia antaranya ibu kita. Hamalathu ummuhu kurha, dia telah mengandungkan engkau dengan susah payah. Apa ingat senang ke nak mengandung? Pi tanya tengok mak kita. Tanya Makcik Salbiah kita, tanya Kak Zanariah kita, tanya Sariah Sali kita, tanya Ruby Hamid, tanya Syamsidat, tanya Hamizat, dia tak mengandung. Okey, baik. Tapi yang lain-lain ni, tanya Anugerah Terindah, tanya Rohayati binti Abdullah ni, tanya Boboy pun tak mengandung juga. Nur Hashikin Ahmad ni, tanya betapa penatnya, susahnya nak mengandung. Bukan kata mengandung, waktu mula-mula bawa budak, macam mana keadaan? Balik ke rumah, tiba-tiba tengok isteri muka monyok, tanya pasal apa, kita tak faham. Rupa-rupanya macam tu gelagat kelaku orang yang bawa budak ketika mula-mula mengandung. Ingat balik tak Anugerah Terindah
Ingat balik tak Anwar Syikin Ahmad, anak yang pertama, apa yang berlaku waktu tu? Muntah, morning sickness tu, muntah waktu pagi, tengah bawa kereta tiba-tiba berhenti tengah jalan, buka pintu roek, kadang-kala buka cermin tingkap, habis kena dalam kereta, muntah, tiap-tiap pagi muntah, dah muntah duk-duk kejap pening kepala, ada yang sampai ke tahap pengsan. Okey, ada yang pengsan, ada yang jadi tak larat, ada yang tak boleh bau apa-apa pun dalam rumah dia. Sampai ke satu tahap tak boleh tengok muka suami, menyampah tengok muka suami. Bahkan kadang-kala dia datang jadi pembawaan budak ni, datang perangai yang pelik-pelik, suka cium ketiak suami pun ada, suka isap ibu jari kaki isteri pun, suami pun ada juga. Waktu tu jadi apa pula, minta pula dekat suami, abang teringin nak makan daging rusa. Apa suami dia buat? Suami dia start motor tengah malam, dia pergi beli daging lembu dekat Subaidah, balik mai. Isteri dia tanya, daging apa ni bang? Daging rusa, layang. Dia pun makan lah, dia tak tahu suami dia pembohong dekat dia. Apa boleh buat? Tu nak cerita susahnya ni. Ketika mengandung, lepas dah mengandung, bayangkan tengok baby pula, Allahu Akbar, punyalah berat, duduk dalam perut dah 3 kilo, keluar 4 kilo. Bayangkan tengok, kita katakan 4 kilo ni duk bawa pergi kiri ke kanan, pi Jasko dia bawa baby dalam perut dia, dia pi Tesco dia bawa baby dia, dia masak, dia tidur nak mengiring, baby tergolek jatuh kat kiri. Kelentang pun tak sedap, ngiring pun tak sedap, sandar pun tak sedap, semua tak sedap belaka. Pasal dia bawa kita kat dalam perut. Berapa lama ni? Bukan 9 hari. Hampa duduk dalam PKP 1 bulan pun dah tak tahan. Ni bagaimana ni? Selama 9 bulan, hampir 1 tahun dia duk usung kita ke sana kemari. Sarat sangat-sangat dah ni. Sambil bertocang, kita katakan bersanggui kat atas kepala, mulut pula bubuh pula mangga masam, kemudian duk sandar pula dekat tiang, duk pegang perut, duk gosok perut, baby pula bukan main lagi, dalam perut pun dah duk menendang dah, susap duk tendang mak dia. Ingat senang ke? Kita hal lelaki ni kita nampak mudah. Tanya tengok orang perempuan macam mana keadaan mereka ketika mana mereka mengandung. Susah cik oi, betul Ruby Hamid. Baik, hak makan keluar balik, kata Ruby Hamid ni. So, siapa yang tahu dia tahulah. Saya ingat mak saya, waktu mengandung 4 orang anak dah waktu tu, dah anak yang keempat ke dengan kelima, anak yang kelima. Ada orang datang tanya, tengok dia pergi ambil air dekat perigi balik, kena belah pula kayu api, masak pula kat dapur orang. Bayangkan tengok susahnya mak kita. Sebab itulah Allah melebihkan mereka dalam bab ni. Pada kesusahan yang mereka tanggung. Pi pula hospital, nak beranak pula pakai tuk mak bidan. Ingat senang ke nak beranak, puas meneran. Okey, tarik. Okey, push. Tak tahulah siapa tengok. Saya tak gamak nak tengok. Tak sampai hati nak tengok. Berpeluh-peluh nak boleh keluar ni. Sembelit hari ni, kita yang lelaki kena sembelit pun kita tak tahan. Boleh ke nak pergi beranak macam perempuan? Diguntingnya pula. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Boleh sanggup? Hari ni kita tak sanggup. Sebab tu Allah berikan pada ibu-ibu ini beberapa kelebihan yang amat besar. Kelebihan mereka adalah jalan mereka ke syurga lebih dekat berbanding dengan para lelaki. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Dan ini di antara benda yang Allah suruh kita balas balik jasa apa yang mereka buat. Sebab tu ibu-ibu, sehingga Allah janjikan apa? Janjikan syurga. Nabi SAW janjikan syurga kepada ibu-ibu yang kematian anak. Pasal apa? Dia dah susah payah mengandungkan duk dalam rahim dia. Kemudian anak tu tak berjaya. Akhirnya dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia kan. Dan banyaklah hadis-hadis yang lain. Itu sebagai salah satu contoh yang kita nak. Sebagai satu contoh yang kita nak berikan. Baik, sebab tu diminta kita buat baik kepada mak melebihi daripada bapa. Tapi yang seterusnya. Daripada hadis ini bukanlah bermaksud dinafikan hak bapa tu tadi. Tidak. Cuma menunjukkan pada kelebihan ibu sahaja. Baik. Kemudian yang seterusnya, pengajaran yang ketiga saya ringkaskan. Summal aqrab fal aqrab. Bila kita katakan kita kena buat baik kepada mak, kita kena buat baik kepada bapa, begitulah juga dengan adik-beradik yang lain. Siapa dia? Yang paling hampir dan paling dekat. Siapa yang paling dekat dengan kita? Yang pertama, abang, kakak, adik. Mereka ini dinamakan silaturrahimi, hubungan kekeluargaan, hubungan rahim. Kerana mereka datang daripada rahim yang sama. 3 perkara yang menjadikan doa kita tertolak dan amalan kita tak diangkat.
Di antara salah satunya syirik kepada Allah, dan yang keduanya apa dia? Iaitu orang yang memutuskan silaturahim. Sebab tu penting silaturahim ini. Yang pertama, kita dengan bapa, kita dengan mak, kita dengan adik, dengan abang, dengan kakak kita. Yang inilah yang perlu dijaga, yang perlu kita melakukan kebaikan kepada mereka. Sebab tu jangan main-main sahabat-sahabat rahimakumullah. Ada orang yang dah tak berapa lama tak pernah tengok mak bapak dia, buang keluarga daripada diri dia, maka sudah pasti jalan mereka untuk ke syurga, bahasa mudahnya, rasanya susah lah kot kalau dia tak ikut jalan yang datang daripada ibu bapa ini. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah, ini di antara salah satu contoh yang kita sebutkan. Okey, baik. Di sana ada lagi satu hadis yang seterusnya, hadis daripada Ibnu Abbas. Kita bacakan pula hadis yang seterusnya, sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, hadis yang berbunyi, diceritakan kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Ibnu Abbas ni kata annahu atahu rajulun faqal. Ada seorang lelaki telah mendatangi dia dan berkata, okey, inni qatabtu imra'atun fa abat an tankihani wa qatabaha ghairi fa habbat an tankihahu. Dia kata aku ni, dia kata pergi meminang seorang perempuan. Tapi dia tak mau menikah dengan aku. Kemudian dipinang pula dia ni oleh orang yang lain dan dia menikah pula dengan dia. Ni kisah seorang lelaki pergi cerita dekat Abdullah ibn Abbas ni. Apa cerita dia? Dia kata seorang lelaki datang mai cerita, dia kata, Bang Abbas, aku, dia kata hari tu dah berkenan dekat seorang perempuan. Aku pun dah berkenan, aku pun masuklah pinang dia. Dia tak mau, dia tolak pinangan aku. Baik, dia tak jadi nak kahwin dengan aku, dia tak mau kahwin dengan aku. Baik, kemudian datang seorang lelaki yang lain pula pergi pinang perempuan ni dan dia pun berkahwin dengan lelaki tersebut. Faghirtu 'alaiha faqataltuha, dan aku ni, dia kata, cemburu yang teramat. Pasal apa hang pilih dia, hang tak pilih aku? Apa teruk sangat ke aku ni? Dia marah waktu tu, dia rasa perasaan cemburu, dia geram dia. Apa dia buat? Akhirnya disebabkan cemburu, dia pun bunuh perempuan tu. Sahabat-sahabat rahimakumullah, dapat tangkap tak cerita yang saya cerita? Seorang lelaki, dia cerita, dia kata, aku berkenan dekat seorang perempuan, aku pergi pinang dia. Lepas aku pinang, dia reject aku, dia tak mau. Dia tak mau. Kemudiannya pula datang seorang lelaki yang lain pinang dia dan dia terima. Aku tengok apa salah aku ni? Pasal apa hang tak nak terima aku, tiba-tiba hang pergi terima orang lain? Dia datang perasaan cemburu. Dia geram dekat perempuan tu, dia cemburu. Apa dia buat? Sekali dia bawa pisau pergi, dia pergi tikam perempuan tu, matilah perempuan tu. Cerita dalam hadis ini. Baik, maka dia pun bertanya pada waktu tersebut kepada Nabi SAW, fahalli minat taubah, boleh tak aku nak bertaubat? Sahabat-sahabat rahimakumullah, kisah seorang lelaki yang telah membunuh seorang perempuan yang dia di-reject pertunangan dia. Bila dia bunuh perempuan tu, dia tanya boleh tak dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jawab sikit sahabat-sahabat rahimakumullah, boleh tak dia nak taubat? Boleh ke tak boleh dia nak taubat? Dia dah bunuh perempuan tu tadi. Dia nak boleh, macam mana pandangan ahli majlis fatwa sekalian? Saya jawab, tengok. Boleh ke tak dia nak bertaubat ni waktu tu? Boleh ke tak boleh? Dia nak bertaubat. Dia dah bunuh dah seorang perempuan ni. Boleh ke tak boleh dia nak bertaubat? Hajah Asia, boleh ke tak boleh? Aminah Awang Kecil, boleh tak? Okey. Muhammad Syahrul, boleh tak dia nak bertaubat? Ruby Hamid, boleh tak dia nak bertaubat? Seorang perempuan, seorang lelaki yang telah insya-Allah boleh. Kata Hajah Fatimah kita, awak tak boleh hai? Bolehlah Ustaz. Okey, pasal apa boleh? Kerana Allah itu penerima taubat, bukan Ruby Hamid. Allah Maha pengampun, Maha penyayang. Zahra Suhadi, of course Allah akan terima taubat dia kalau dia betul-betul nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, khala, yang menariknya pada waktu tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ummuka hayyah, mak hang hidup lagi ke tak? Maka pada waktu tersebut dia pun tanya, Ibnu Abbas tanya dia, maaf, Ibnu Abbas pun tanya, ummuka hayyah, mak hang, dia kata hidup lagi ke tak? Qala la, dia kata mak dah mati. Okey, mak dah mati dah. Qala tub ila Allah azza wa jalla. Okey, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala wa taqarrab ilaihi mastata'ta.
kemudian buat baiklah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah sebanyak-banyaknya semampu yang boleh. Okay, bila dia tanya kepada Ibnu Abbas, aku dah bunuh orang, boleh dah nak taubat? Kata Ibnu Abbas, mak ada lagi tak, hidup lagi tak? Dia kata tak, mak dah mati. Baik, kalau mak hang dah mati, apa hang buat? Hang bertaubat sungguh-sungguh dekat Allah Subhanahu Wa Taala dan dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan semampu yang boleh. Qala Atha bin Yasar pada waktu tersebut. Maka kata dia tu, kata Atha bin Yasar, apa dia kata? Fa zahabtu fa sa'altu Ibnu Abbas lima sa'altahu an hayati ummah. Ada seorang sahabat yang lain, nama dia apa dia ni? Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ni, sahabat ni, dia ni sahabat yang lain. Bila dia dengar cerita ni, dia pergi jumpa dengan Ibnu Abbas. Pasal apa dia pergi jumpa dengan Ibnu Abbas? Maka dia kata, fazahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Aku pergi jumpa Ibnu Abbas dan aku nak tanya Ibnu Abbas sendiri. Lima sa'altahu an hayati ummah. Pasal apa hang nak tanya? Pasal mak dia, sedangkan dia telah membunuh. Apa dia buat? Dia telah membunuh. Membunuh apa? Membunuh seorang perempuan. Apa kaitan dengan ditanya mak dia ni hidup ataupun tidak? Faqala, maka kata Ibnu Abbas, inni la a'lam amalan aqrab ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Aku tak pernah jumpa dan aku tak tahu kalau ada amalan yang lebih baik daripada melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Saatnya kita berhenti 1 minit, iklan sekejap. 1 minit saja. Okey, baik. Okey, baik. Sekejap saja, dah selesai. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Apa pengajaran daripada hadis yang kita baca ni? Okey, pengajaran yang pertama adalah kisah bagaimana seorang perempuan ni, seorang lelaki yang berkenan dekat seorang perempuan, dia telah ditolak pinangannya oleh perempuan tu, akhirnya dia geram dan dia bunuh. Maknanya dia telah buat satu dosa besar. Baik, bila dia buat dosa besar, bagusnya lelaki ni dia pergi cari orang yang boleh dia minta pandangan. Antara orang yang dia minta pandangan adalah Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas? Kerana Ibnu Abbas ni seorang sahabat yang alim, tok guru bagi para sahabat. Bila dia pergi tanya Ibnu Abbas ni dia antara sahabat yang amat faham tentang Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas pun telah berfatwa pada waktu tersebut. Okey, so dia pergi tanya. Bagusnya dia bertaubat, dia tanya soalan. Okey, pengajaran yang kedua daripada hadis ni pula apa dia? Pengajaran yang kedua adalah iaitu para sahabat ni, walaupun mereka sahabat, mereka juga adalah seorang manusia. Yang kata manusia ni kita mesti akan buat salah. Tak kecil, tak besar, kecil. Mesti ada punya. Mustahil kita tak ada langsung kesalahan yang kita lakukan. Maka sahabat ini, maka dia telah melakukan kesalahan. Baiknya dia adalah bila dia melakukan kesalahan, dia menyesal di atas perbuatan dia. Maka dia nak cari jalan keluar daripada perbuatannya. Betul? Betul. Baik, pengajaran yang ketiga daripada hadis ini adalah, iaitu Ibnu Abbas tiba-tiba bertanya tentang mak. Okey, dia antara nasihat Ibnu Abbas, dia kata, mak ada tak? Dia kata tak ada. Selepas jawab mak tak ada, barulah dia kata hang kena bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kemudian buat ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dua benda dia suruh buat. Satu bertaubat, yang kedua suruh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai masalah. Baik, cumanya di sini adalah pasal apa dia tanya tentang mak hidup ke tak hidup. Okey, baik. Maka datang seorang sahabat yang lain pula. Sahabat yang lain ni seorang yang luar biasa. Luar biasanya dia suka memikirkan tentang agama. Apa saja permasalahan agama, dia nak cari punca sampai jadi dia faham. Dia tak faham pasal apalah Ibnu Abbas ni tanya mak dia hidup ataupun tak hidup, sedangkan dia bunuh perempuan yang lain. Maka menariknya, akhirnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, aku tak tahu ada satu benda, satu amalan yang paling menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa kita.
Sahabat-sahabat rahimakumullah, buat baik kepada mak. Untungnya siapa yang masih memiliki mak dia. Untung siapa yang memiliki mak dia, dengan melakukan kebaikan kepada mak dia ni, maka dia telah melakukan satu ibadat yang paling menjadikan dia hampir kepada Allah, melebihi daripada mana-mana amalan yang lain. Tak guna seorang anak rajin solat malam, rajin berzikir, rajin baca Quran, rajin hadir majlis ilmu, tapi dia buat tak peduli kepada mak dia. Rugi yang teramat. Rugi yang teramat sangat orang yang panjang usia dia tapi dia tak pedulikan mak dia. Rugi yang amat sangat orang yang derhaka kepada mak dia. Bayangkan tengok, kalau seorang pembunuh pun kalau dia ada mak dia, dia buat baik kepada mak dia, menjadikan dosa dia Allah akan ampunkan. Bagaimana dengan kita katakan kita yang tak buat dosa besar, tapi kita tak ambil peluang untuk mendekati ataupun mendekati syurga melalui jalan mak kita. Sahabat-sahabat rahimakumullah, hadis ni hadis yang luar biasa lah sahabat. Sungguh luar biasa. Pasal apa kita kata luar biasa ni? Kerana menggambarkan kepada kita satu amalan yang paling dekat, dan kata Ibn Abbas, aku tak tahu lagi kalau ada amalan lain yang paling hampir kepada Allah, melainkan melakukan kebaikan kepada seorang ibu. Buat baik pada ibu. Di sinilah menunjukkan tingginya darjat seorang ibu. Tingginya darjat seorang ibu di dalam Islam. Ya sahabat-sahabat rahimakumullah. Inilah ceritanya. Untunglah. Untung siapa? Untunglah ibu-ibu kita. Dan kita juga pada waktu yang sama, ruginya kita kalau kita tak peduli pada mak kita. So kita ambil pengajaran daripada hadis ni, apa kita nak buat? Maka kita buat dosa, ada benda yang boleh menjadi penghapus dosa, ejen, peluntur, sabun paling mujarab. Okey, nak menghilangkan kotoran dosa. Apa dia? Ada mak, maka buat baiklah pada mak. Siapa yang tak ada mak, apa boleh buat? Maka dia kena cari pula jalan-jalan yang lain. Siapa yang ada mak, saya masih ada lagi mak saya, mudah-mudahan saya dapat masuk syurga melalui jalan kebaikan saya kepada ibu saya. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Bahkan melakukan kebaikan kepada ibu dalam riwayat yang lain menjadikan doa seseorang itu amat-amat mustajab. Amat-amat mustajab. Kalau siapa yang baca dalam kitab Riyadhus Salihin, kisah 3 orang pemuda yang terperangkap di dalam gua. Sahabat-sahabat rahimakumullah, waalaikumsalam, Hajjah Jamilah Abdul Karim dan semua sahabat-sahabat yang sudi bersama-sama dengan kami. Okey, Akhi Al-Fadhil Al-Syekh Ustaz Iskandar Shah pun juga bersama-sama dengan kami. Baik, kalau Ustaz Iskandar Shah dia ada kayu gaharu, 1 tan gaharu sekalipun, untuk nak ganti dengan seorang mak ni, tak boleh nak ganti. Tak boleh ganti sahabat-sahabat. Ustaz Iskandar kita ni, dia tokeh gaharu. Siapa yang duk baca pantun, sudah tahu, sudah gaharu cendana pula. Yang tu boleh tanya, dia tahu apa itu gaharu, apa itu cendana. Okey, boleh pergi rujuk dekat Ustaz Iskandar Shah. Baik, Ustaz Iskandar Shah saja iklan gaharu sebentar. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, dahsyat tak hadis ni? Dahsyat kan? Mau dengar lagi? Ada lagi hadis mau dengar? Okey, ada lagi hadis yang lain kita nak baca. Jom kita tengok pula hadis nombor 3 pula. Okey, apa ada pada hadis nombor 3 ni? Baik, hadis nombor 5, maaf. Hadis nombor 5, tadi kita cerita buat baik kepada ibu. Sekarang kita nak cerita pula melakukan kebaikan kepada bapa. Bapak-bapak tadi dah tarik kerusi dah. Alamak, ustaz cerita pasal ibu saja. Ada orang buat lawyer buruk. Apa dia lawyer buruk dia? Lawyer buruk dia kata, tengok, Allah, Nabi SAW sebut 3 kali ibu, kemudian baru bapa. Okey, 3 kali ibu baru bapa. So apa dia maksud dia? Dia kata maksudnya seorang bapa dia kena ada, seorang anak dia kena ada 3 ibu. Engkau ada berapa orang ibu, Mat? Ni kisah seorang budak, dia orang buat cerita lawak, cerita mengarut. Ikut pak dia pergi ke masjid. Bila dah sampai ke masjid, jadi pak dia pun masuk dalam majlis ilmu. Ustaz tu pun cerita tentang buat baik kepada kedua ibu bapa. Ustaz tu kata, okey, yang pertama Nabi SAW tanya, engkau ada mak tak? Buat siapa, kepada siapa engkau nak kena buat baik? Maka dia kata mak. Okey, dia tanya lagi, siapa dia lagi? Nabi kata mak. Tanya lagi soalan yang ketiga, siapa dia lagi? Dia kata mak. Kemudian siapa dia lagi? Baru bapa. Balik kat atas motor, dia pun tanya anak dia, kau dengar tak tadi ustaz tu mengajar? Anak dia kata dengar ya. Okey. Ustaz tu sebut berapa kali mak baru bapa?
Okey, ustaz tu kata 3 kali mak barulah bapa. Engkau ada satu mak ke berapa mak? Ha, saya ada satu saja. Okey, baik. Nabi sebut berapa? 3. Kau pergi cakap dekat mak engkau. Okey, kau pergi cakap dekat mak engkau. Okey, Nabi sebut 3 mak. Sedangkan saya ada satu saja mak. Maksudnya apa? Dia buat lawak untuk dia nak kahwin lebih. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Itu tak ada kaitan dengan hadis ni, tu lawyer buruk sahaja. Baik, so sahabat-sahabat rahimakumullah, di sana menunjukkan kelebihan tu tadi. So, takkan tak ada langsung kebaikan bapa ni? Takkanlah tak ada. Okey, so hadis ni kita nak baca hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa dia hadis ni? Nabi SAW, Abu Hurairah menceritakan. Siapa dia Abu Hurairah ni? Abu Hurairah ni nama dia Abdurrahman bin Sakhar, di antara perawi terbanyak hadis-hadis Nabi SAW. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, qila, ada seseorang telah berkata kepada Nabi SAW. Qila ya Rasulullah, man abarru? Ada orang pergi tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa aku nak buat baik? Summa qal, kemudian Nabi SAW pun jawab, ummak. Dia kata mak engkau. Siapa dia kau nak buat baik? Kepada emak engkau. Qala summa man, tanya lagi kemudian siapa ya Rasulullah? Qala ummak. Kata Nabi SAW, mak engkau juga. Qala summa man, tanya lagi siapa dia? Kemudian dia kata lagi ummak. Summa ada rabi'ah, sampailah kali yang keempat. Faqala summa man, qala abaka. Okey, berapa kali? Kita tengok pula. Seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa aku nak buat baik? Nabi kata mak. Dia tanya lagi kemudian siapa? Nabi kata mak. Kemudian tanya lagi kemudian siapa? Diulangnya sebanyak 4 kali. Kemudian Nabi SAW barulah menyebut bapa. 4 kali baru Nabi SAW sebut bapa. Okey. So di sini juga menunjukkan apa? Walaupun disebut emak tetapi disebutkan juga bapa. Maka dalilnya apa? Maka dalilnya menunjukkan kepada bapa juga wajib kita melakukan kebaikan kepada mereka. Dan dalilnya ayat Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perkataan wa bil walidaini, dan kepada kedua ibu bapaknya. Bila disebut kedua ibu bapaknya, disebut ibu, kemudian disebut bapa. So menunjukkan kedua-duanya wajib untuk kita melakukan kebaikan kepada mereka. Ini di antara perintah agama. Walaupun disebutkan 3 ibu sekalipun, tidak mengurangkan sedikit pun bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan kepada bapa kita. Dalil yang paling jelas pernah diceritakan di dalam kitab Riyadhus Salihin, bab apa? Bab iaitu kisah 3 pemuda yang terkurung kat dalam gua. Salah seorang pemuda ni saya tertarik dengan doa dia. Bila dia mengangkat doa dan berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dulunya mempunyai kedua ibu bapa yang dah teramat tua. Dah tua sangat-sangat dah mak bapa aku ni. Kemudian apa yang aku buat? Aku tidak akan makan, aku tidak akan minum, dan aku tak akan berikan kepada sesiapa pun makan dan minum, termasuk ahli keluarga dan anak pinak aku. Melainkan aku akan berikan kepada mak bapa aku terlebih dahulu makan dan minum. Nampak tak? Sehinggalah satu hari dia kata aku keluar pergi cari kayu api, aku balik lambat ke rumah. Aku sampai-sampai dah, aku tak buat benda yang lain dah. Cepat-cepat aku sediakan makanan, dia pergi perah susu, kemudian pergi bawa nak bagi dekat mak bapak dia. Sampai-sampai tengok mak bapak dia ni telah pun tertidur kerana letih menunggu, lapar menunggu anaknya pulang untuk bawa balik makanan. Maka apa dia buat? Dia tengok mak bapak dia tengah sedang tidur, dia tidak mengejutkan mereka. Apa dia buat? Dia berdiri di hadapan mak bapak sambil memegang gelas susu tu tadi. Dia berdiri, dia duduk dekat situ, tercongok dekat situ ni, tunggu mak bapak dia bangun, kerana dia kata aku tak mau buat benda yang lain, dan aku nak benda pertama setelah mak bapak aku celek, aku nak bagi makan pada mereka. Maka bila dia terjaga sedar-sedar waktu, dah sampai waktu pagi, matahari dah naik, dah waktu pagi sangat dah. Bila dah waktu pagi, waktu tu dia tengok anak-anak dia ni duk pegang kaki dia kerana kelaparan. Tapi apa dia buat? Dia kata aku tak berikan kepada anak aku, kepada siapa pun, melainkan aku berikan terlebih dahulu kepada mak bapak dia. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku buat kebaikan kepada mak bapak aku ni, tidaklah aku hajatkan sesuatu apa pun, melainkan redha daripadamu ya Allah. Melainkan engkau saja ya Allah, maka perkenankanlah doaku. Akhirnya Allah perkenankan doa dia.
Sahabat-sahabat, sumber doa kita mustajab adalah mak bapak kita. Sumber rezeki kita pada hari ini pun datang daripada mak bapak kita. Berapa ramai orang yang kadang-kala dia tak sedar. Dia duk rasa dia dapat straight A ketika SPM. Pasal apa? Pasal dia pandai. Dia duk rasa dia berjaya mencapai satu status dalam kehidupan hari ini. Pasal apa? Kononnya dia cerdik, dia rajin. Hari ini aku jadi kaya pasal apa? Sebab aku bijak berniaga. Aku itu, aku ini, semua dia kata dia. Sedangkan kita tak tahu di sebalik kejayaan seorang anak, di sebalik kejayaan seorang lelaki ataupun mana-mana manusia, termasuklah perempuan, maka di belakang mereka sudah pasti ada tangan yang mengangkat. Sama ada di waktu tengah malam ataupun pada setiap kali lepas solat yang mendoakan kepada mereka. Kerana tangan ibu yang angkat tangan berdoa kepada anak mereka ni, tangan yang Allah Subhanahu Wa Taala takkan tolak. Buktinya sahabat-sahabat rahimakumullah, ni orang yang duduk kat depan tuan-tuan. Siapa dia ni? Saya sendiri. Banyaknya doa yang mak saya doakan kepada saya dan alhamdulillah Allah telah perkenankan. Saya bukan pelajar yang cerdik. Saya bukan pelajar yang amat rajin, yang hebat, yang itu, yang ini. Tapi saya adalah orang yang biasa sahaja. Akademiknya biasa, kehidupannya biasa. Tetapi saya adalah orang yang mendapat keberkatan daripada doa mak saya. Setiap kali saya nak exam, saya akan telefon mak saya, mak esok nak exam. Baca buku tak terang mana pun. Tapi kita minta mak tolong doakan mak nah. Okey, baik. Mak saya pun doakan saya. Kemudian setiap kali bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan, saya akan telefon mak saya. Saya kata, mak 10 terakhir Ramadan dah ni. Mak jangan lupa nak doa sekali. Okey, mak dia kata insya-Allah aku doakan. Hari tu kalau saya nampak macam malam Lailatul Qadar, saya akan doakan mak malam ni macam malam Lailatul Qadar mak. Boleh tak mak tolong doakan? Saya tak pesan pun, saya tak tolong. Saya tak tentukan apa doa yang mak saya nak doakan pada saya. Dan saya tahu bila mak kita doakan kita, sudah pasti mak kita ni mendoakan satu doa yang paling terbaik. Takkan mak kita nak doakan doa yang terbaik. Mesti doa dia kepada kita ni adalah doa yang paling terbaik. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Akhirnya apa berlaku? Saya yakin dan amat yakin apa yang saya perolehi pada hari ini adalah kurniaan Allah yang datang daripada keberkatan doa mak saya. Dan juga datang daripada keberkatan doa-doa orang-orang yang lain dalam kehidupan kita. Tapi yang paling utama adalah mak saya. Saya nakal. Mak saya kata, aku doakan kepada engkau 1 bulan Ramadan tu untuk Allah jadikan engkau, Allah ubah kehidupan engkau. 1 bulan air mata. Mak saya ni doa bangun di tengah malam. Sebab tu ibu-ibu kita yang kat ramai-ramai dekat sini ni, sahabat-sahabat rahimakumullah. Okey, apa namanya, Puan Sapura Harun, gunakan power ni. Gunakan power ni, power seorang ibu mendoakan kebaikan kepada anak-anak. Hari ni kita berjaya. Mungkin sudah pasti faktor yang besarnya adalah doa daripada mak kita, doa daripada keluarga kita sendiri, iaitu yang terutama adalah mak kita sendiri. Sahabat-sahabat rahimakumullah, maka jangan abaikan kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita ni. Kalau tak, kita rugi, kita akan menyesal. Berapa ramai tanya bagaimana anak-anak hari ni yang dah tidak ada mak lagi. Apa perasaan mereka? Bila dah tak ada, waktu tu baru tahu betapa rupa-rupanya mak ini mempunyai kelebihan yang teramat banyak. Bila dah tak ada, baru kita rasa. Kadang-kadang hari ni kita buat endah tak endah, kita buat tak peduli saja, bukan? Sedangkan kalau kita lihat bagaimana mak kita, mereka sudah pasti Allah berikan pada mereka kelebihan yang teramat banyak. Lebih hebat lagi daripada doa seorang syekh. Lebih hebat lagi. Rugilah kita tak guna. Kita pergi jumpa Tok Bomo, kita pergi jumpa Tok Syekh ni, jumpa Tok Syekh ni nak ambil berkat. Tapi lupa yang keberkatan itu berada di dalam rumah kita, berada di dalam rumah keluarga kita. Sahabat-sahabat rahimakumullah, jangan lepaskan peluang ini. Baik. Okey, kemudian kita ada satu lagi hadis yang terakhir. Hadis ini hadis yang agak panjang, jadi saya kira kita berhenti sekadar itu sajalah kot. Okey, kebetulan saya kena pergi ke masjid hari ni. Okey, kami ada giliran untuk solat Jumaat sekali dengan khutbah Jumaat. Jadi memadai bagi kita dengan 3 hadis. Hargai nikmat kurniaan yang Allah berikan kepada kita, iaitu kurniaan ibu dan bapa. Dan pohonlah pada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia mak bapak kita, Allah berikan pada mereka kebaikan, kerana setiap doa kita kepada mereka akan kembali kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Ingat tak bulan lepas saya kata, kalau setiap orang yang ada masalah dalam hidup, maka dia boleh scan masalah dia melalui 4 perkara.
4 perkara besar. 4 perkara besar ini boleh menjejaskan hidup dia di dunia dan boleh mengangkat darjat dia di dunia. Dengan 4 perkara ini. Apa dia 4 perkara ni? Yang pertama, kalau ada orang datang mengadu kepada kita sebarang masalah. Dia kata, Ustaz, pasal apa masalah ni saya tak tahu lah Ustaz. Jiwa kacau, hati tak tenteram, masalah bertimpa-timpa, duit tak cukup, hidup susah. Okey, hidup susah. Apa saya nak buat Ustaz? Okey, maka kita boleh katakan kepada dia, nak katakan apa? Maka kita boleh berikan, kita boleh scan dia. Scan yang pertama tanya, macam mana hubungan dengan Allah? Okey kata okey, solat ke tak solat? Dia kata hubungan dengan Allah. Dia kata so far okey, solat tak pernah tinggal. Baik, alhamdulillah. Tapi pasal apa susah juga? Dia ada something wrong yang kedua. Yang kedua, soalan kedua kita tanya dia apa? Macam mana dengan mak bapak? Ada ke derhaka kat mak bapak? Jaga macam mana mak bapak kita? Kalau dia ada masalah dengan mak bapak, maka masalah hidup dia di dunia datang daripada apa yang dia lakukan kepada mak bapak. Mereka sumber keberkatan kita hari ini. So kalau yang dengan ibu bapa ni dia tak jaga, baik macam mana pun dia pada Allah, maka Allah takkan redha. Kan kita dah baca hadis Nabi SAW, redallah ala ridha'il walidain wa saqatallah ala saqatil walidain. Redha Allah terletak pada redha daripada dua ibu bapa. Kemurkaan Allah berada juga pada kemurkaan ibu dan bapa. Tak guna hidup. Apa jawatan pun kita, walaupun sampai profesor sekalipun, kalau kita tak guna yang ni, maka kita akan rugi yang teramat. Dia kata, tak Ustaz, saya dengan mak bapak saya memang jaga sungguh-sungguh. Cek pula yang ketiga. Apa dia yang cek yang ketiga ni? Ada makan ke benda-benda yang haram ke? Semua yang haram? Okey, barangkali hari ni hidup kita susah sebab makan benda yang haram. Dia kata tak. Yang tiga pun tak. Mungkin yang keempat. Yang keempat apa? Pernah tak buat zalim dengan orang? Dia kata tak pernah. Kalau empat benda ni tak pernah, apa dia kata? Kita nak kata kat dia, mungkin Allah nak bagi ujian lah kat dia. Tapi biasanya, kalau yang bab berkaitan ibu bapa ni, kat dunia lagi Allah akan balas. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah datangkan kebaikan kepada kita, kepada mak bapak kita. Kalau mereka telah meninggal dunia, ya Allah ampunilah dosa ibu bapa kami, rahmatilah mereka, kasihan belaslah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Dan tidak ada kebaikan yang kami harapkan melainkan daripada-Mu ya Allah, dan apa yang kami lakukan kepada kedua ibu bapa kami. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita bacakan hadis-hadis di sini. InsyaAllah Irwana. Okey, kami dah nak habis dah, tapi tak apa, boleh tengok siaran ulangan, boleh tengok balik daripada awal. Kami cerita tentang kebaikan kedua ibu bapa dan bagaimana Islam meletakkan darjat kedua ibu bapa itu tadi. InsyaAllah. Okey, kita jumpa di lain rancangan kali yang seterusnya. Barakallahu fikum. Sahabat kita daripada UTM minta untuk kita share, mudah-mudahan dapat manfaat juga kepada orang yang lain, dan supaya program yang dianjurkan oleh Pusat Islam ni dapat diketahui oleh sahabat-sahabat kita di luar sana, insya-Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.